Assalamualaikum dan selamat pagi semua pelajar. Terima kasih kerana bersama cikgu dalam kelas geografi tingkatan 2. Okey, hari ini cikgu akan sambung penerangan bab 2 peta topografi iaitu dua tajuk akhir dalam bab ini. Yang pertama, ciri pandang darat fizikal dan ciri pandang darat budaya. Dan yang kedua, mentafsir peta topografi. Baiklah pelajar, mari kita lihat subtopik yang pertama. 2.4 Ciri pandang darat fizikal dan ciri pandang darat budaya. Okey para pelajar, untuk ciri pandang darat fizikal dan ciri pandang darat budaya ini, pelajar sebenarnya telah belajar semasa tingkatan 1. Okey, cikgu harap pelajar masih lagi ingat ya tentang perbezaan ciri pandang darat fizikal dan ciri pandang darat budaya. Okey, sekarang mari kita lihat semula apa itu ciri pandang darat fizikal dan ciri pandang darat budaya. Okey, apakah yang membezakan ciri pandang darat fizikal dan ciri pandang darat budaya? Pelajar lihat yang pertama. Okey, lihat sebelah sini. Yang pertama, ciri pandang darat fizikal merujuk kepada pelbagai ciri semula jadi seperti bentuk muka bumi, saliran dan tumbuh-tumbuhan semula jadi. Okey, dia punya keyword dekat sini adalah ciri semula jadi. Okey, semua yang berlaku secara semula jadi, kita namakan dia sebagai ciri pandang darat fizikal. Okey, contoh bentuk muka bumi. Okey, memang sudah ada secara semula jadi kan? Memang sudah terbentuk secara semula jadi. Saliran, sungai-sungai, lautan, tasik, macam tasik ada yang semula jadi dan ada yang buatan manusia. Tapi sungai itu adalah memang berlaku secara semula jadi kan. Tumbuh-tumbuhan semula jadi yang tumbuh di dalam hutan. Okey, itu adalah tumbuh secara semula jadi tanpa dibuat oleh manusia. Okey, semua yang berlaku secara semula jadi kita namakan dia sebagai ciri pandang darat fizikal. Okey, pelajar boleh faham? Kita lihat pula ciri pandang darat budaya. Okey, ciri pandang darat budaya merujuk ciri buatan manusia seperti guna tanah, kegiatan ekonomi penduduk, pertempatan, kemudahan sosial seperti pengangkutan dan perhubungan. Okey, untuk ciri pandang darat budaya, dia punya keyword adalah ciri buatan manusia. Okey, semua yang terjadi dibuat oleh manusia, kita namakan dia sebagai ciri pandang darat budaya. Contoh dia adalah pertempatan. Apa maksud pertempatan? Pertempatan adalah contoh dia seperti binaan rumah-rumah ataupun bangunan-bangunan kan. Okey, itu siapa yang buat? Binaan tersebut dilakukan oleh manusia. Okey, seterusnya pengangkutan dan perhubungan. Okey, kenderaan, kereta, bas, lori, semua itu adakah dia terjadi secara semula jadi? Tidak kan? Itu semua dibuat oleh manusia. Maka kita merujuk dia kepada ciri pandang darat budaya. Okey, pelajar boleh faham? Pelajar boleh bezakan tak? Okey, senang saja. Jangan tertukar ya. Ingat ya, ciri pandang darat fizikal merujuk kepada ciri semula jadi. Manakala ciri pandang darat budaya merujuk kepada ciri buatan manusia. Kak, pelajar ingat budaya, ingat manusia. Ingat fizikal, ingat semula jadi. Okey, mari kita tengok contoh setiap ciri pandang darat ini. Okey, kita lihat ciri pandang darat fizikal. Contoh, beluka. Okey, beluka. Beluka
berluka tu adalah semak samun lah. Itu adalah manusia ke yang sengaja buat semak samun itu berluka tu, tak kan? Okey, itu adalah memang berlaku secara semula jadi. Sebab tu kita kategorikan dia sebagai ciri pandang darat fizikal. Kemudian tasik. Okey, tasik ada dua jenis. Kita sudah belajar semasa tingkatan 1, pelajar ingat lagi. Ada dua jenis tasik, tasik buatan manusia dan tasik semula jadi. Okey, maka tasik semula jadi kita kategorikan dia sebagai ciri pandang darat fizikal. Okey, kemudian rumput. Rumput pun ada yang manusia tanam dan ada yang tumbuh secara semula jadi. Yang semula jadi itu kita kategorikan sebagai ciri pandang darat fizikal. Okey, kontur adalah kawasan yang beralun. Sungai juga berlaku secara semula jadi. Hutan juga berlaku secara semula jadi. Okey, sama kisahnya dengan paya nipah, kawasan berpaya, paya nipah, paya bakau, tanjung, bukit. Okey, semuanya berlaku secara semula jadi kejadiannya. Maka kita kategorikan dia sebagai ciri pandang darat fizikal. Ini adalah sebahagian daripada contoh, banyak lagi sebenarnya yang boleh kita kategorikan sebagai ciri pandang darat fizikal. Pelajar hanya perlu fikir itu adalah berlaku secara semula jadi atau buatan manusia. Okey, mari kita lihat pula ciri pandang darat budaya. Okey, contoh dia jalan raya. Okey, jalan raya manusia yang buat kan, dia tidak berlaku secara semula jadi. Okey, so sebab tu kita kategorikan dia sebagai ciri pandang darat budaya. Okey, jalan kereta api, masjid, okey, jambatan, getah, kelapa sawit. Kenapa getah dan kelapa sawit ni kita kategorikan dia sebagai ciri pandang darat budaya? Sebab getah dan kelapa sawit ni memang sengaja ditanam oleh manusia di ladang-ladang. Kat ladang getah, ladang kelapa sawit, memang manusia yang tanam dia untuk mendapatkan hasil. Walaupun dia adalah kategori pokok kan. Tapi kalau dalam hutan, pokok-pokok di hutan, rumput-rumput itu adalah kategori ciri pandang darat fizikal. Sebab itu bukan manusia yang sengaja tanam. Okey, kemudian kuil, padi sawah, tokong, gereja, ini semua adalah kategori ciri pandang darat budaya. Memang kita sengaja bina untuk digunakan ataupun sengaja tanam, macam padi ni sengaja tanam untuk dapatkan hasil beras. Okey, pelajar boleh faham? Cikgu harap pelajar faham. Okey, seterusnya kita lihat pula. Okey, pada umumnya ciri pandang darat fizikal akan mempengaruhi kewujudan ciri pandang darat budaya di sesuatu kawasan. Okey, ciri pandang darat fizikal akan mempengaruhi ciri pandang darat budaya. Okey, ciri pandang darat fizikal dan ciri pandang darat budaya adalah saling berkaitan. Okey, mari kita tengok macam mana kaitan antara dua ciri ini. Okey, yang pertama kita lihat contoh. Tanah pamah adalah ciri pandang darat fizikal. Okey, tanah pamah itu adalah kategori bentuk muka bumi kan. Okey, di kawasan tanah pamah kita boleh melakukan aktiviti pertanian. Contoh dia menanam padi sawah dan menanam pokok nanas. Okey, di kawasan tanah pamah juga kita boleh lakukan aktiviti pengangkutan, membina jalan raya, membina jalan kereta api dan juga lapangan terbang. Okey, di kawasan tanah pamah juga kita boleh bina pertempatan, iaitu membina rumah. Boleh juga membina kemudahan sosial seperti sekolah, hospital, tempat ibadat. Contoh kuil, masjid, gereja dan sebagainya kan.
Okey, sebab apa semua ni boleh dilakukan di kawasan Tanah Pamah? Kerana kawasan Tanah Pamah adalah kawasan yang baik, bentuk muka bumi yang baik, yang rata. Okey, banyak aktiviti yang boleh dilakukan di kawasan Tanah Pamah. Sebab tu, dia kata kat sini, ciri pandang darat fizikal mempengaruhi ciri pandang darat budaya. Maksudnya di kawasan Tanah Pamah, kawasan yang rata, yang subur, so dia akan mendorong kepada pembinaan ataupun perkara yang ciri pandang darat budaya, ataupun di kawasan Tanah Pamah ini akan mendorong kepada wujudnya ciri pandang darat budaya. Wujudnya kan, wujudnya sawah padi, wujudnya tanaman nanas, dan semua inilah yang cikgu nyatakan tadi. Ada jalan raya, ada rumah-rumah. Okey. Seterusnya kita lihat yang kedua. Kawasan tanah beralun. Macam mana kawasan tanah beralun ni akan mewujudkan ciri pandang darat budaya? Okey, di kawasan beralun ni adalah kawasan-kawasan yang berbukit-bukit lah. Okey, sesuai untuk penanaman getah dan kelapa sawit. Okey, juga boleh dibina rumah-rumah di kawasan beralun ini. Okey, so di sini inilah dikatakan ciri pandang darat fizikal, iaitu bentuk muka bumi tanah beralun akan mewujudkan tanaman getah, tanaman kelapa sawit dan juga boleh dibina pertempatan rumah. Okey, sekarang kan ramai orang bina rumah-rumah kondominium semua di kawasan yang bertanah tinggi, betul tak? Okey. So, seterusnya kawasan tanah tinggi. Kita lihat kawasan tanah tinggi sesuai untuk pertanian. Contoh dia tanaman teh dan sayur-sayuran hawa sederhana. Contoh dia kalau di Pahang, di kawasan Cameron Highlands kan. Okey, tanaman teh dan sayur-sayuran hawa sederhana. Kalau di Sabah, di Kundasang. Kundasang kamu boleh tengok kawasan yang sejuk, tanah tinggi, sesuai untuk penanaman teh, bunga-bunga dan sebagainya lah. Okey, kawasan tanah tinggi juga boleh diwujudkan aktiviti pelancongan. Bila ada aktiviti pelancongan, wujudnya kemudahan penginapan seperti hotel, chalet, rumah tumpangan dan sebagainya kan. Okey, itu adalah ciri pandang darat budaya. Okey, di kawasan tanah tinggi juga biasanya wujudnya empangan hidroelektrik. Okey, ini adalah macam mana ciri pandang darat fizikal, iaitu bentuk muka bumi tanah tinggi mendorong kepada wujudnya ciri pandang darat budaya. Pelajar boleh faham tak? Cikgu harap pelajar boleh faham. Okey, yang seterusnya mari kita lihat lagi contoh yang seterusnya. Okey, kita tengok pula kawasan pinggir laut. Okey, bentuk muka bumi pinggir laut akan mendorong wujudnya aktiviti perikanan. Bila ada aktiviti perikanan, akan wujudnya pertempatan nelayan, rumah-rumah nelayan dan juga pelabuhan di mana kapal-kapal nelayan akan berlabuh di situ. Di kawasan pinggir laut juga akan wujudnya tempat berkelah dan jeti untuk aktiviti pelancongan kan. Macam pulau-pulau, pulau tepi pantai. Contoh mana kalau kawasan yang popular Port Dickson, betul tak? Banyak aktiviti pelancongan di situ. Ada hotel, macam-macam lagi lah, tempat berkelah. Di mana lagi lokasi yang popular pinggir laut? Contoh dia Pulau Langkawi. Okey, itu semua adalah aktiviti pelancongan di pinggir laut. Okey, so
kita dah nampak sekarang ciri pandang darat fizikal pinggir laut dia akan mewujudkan aktiviti perikanan dan juga pelancongan. Seterusnya, tengok saliran. Saliran dia akan mendorong kepada wujudnya ciri pandang darat budaya, sumber air paip, itu paip saluran air, dan juga pengangkutan jeti dan pangkalan bot. Contohnya di kawasan sungai-sungai, kan. Seterusnya, tumbuh-tumbuhan semula jadi. Ciri pandang darat fizikal tumbuhan semula jadi mendorong wujudnya aktiviti pembalakan. So, bila ada aktiviti pembalakan, akan wujudnya kem-kem pembalakan dan juga pertempatan rumah-rumah untuk pekerja-pekerja pembalakan. Juga di kawasan tumbuhan semula jadi akan wujudnya juga aktiviti pelancongan. Contoh laluan pejalan kaki. Contoh di mana? Di kawasan Taman Negara. Okey, Taman Negara tumbuhan semula jadi yang dijaga dengan rapi mendorong kepada pencinta-pencinta alam semula jadi untuk pergi ke sana. So, dibina laluan pejalan kaki untuk memudahkan pelancong menikmati keindahan tumbuhan semula jadi. So, bila buat cantik-cantik, akan ramailah yang akan berminat untuk pergi. So, wujudnya secara tak langsung, wujudnya aktiviti pelancongan di situ. Okay. Itu adalah macam mana ciri pandang darat fizikal mempengaruhi kewujudan ciri pandang darat budaya. Pelajar boleh faham tak? Cikgu harap pelajar faham ya setakat ini. Okey, yang seterusnya mari kita lihat tajuk yang seterusnya. Okey, ini tajuk yang terakhir dalam bab 2, 2.5 mentafsir peta topografi. Kita lihat mentafsir peta topografi. Okey. Kita mentafsir peta topografi untuk mengenal pasti dan menghubung kaitkan ciri pandang darat fizikal dan ciri pandang darat budaya. Okey, daripada peta topografi, pelajar ingat lagi kan peta topografi yang cikgu sudah terangkan pada minggu sebelum ini. Okey, dalam peta topografi tu kita akan mengenal pasti dan membuat hubung kait ciri pandang darat fizikal dan ciri pandang darat budaya. Okey, hubung kait ni adalah yang macam cikgu terangkan tadilah, macam mana ciri pandang darat fizikal mempengaruhi kewujudan ciri pandang darat budaya. Okey, seterusnya, selain itu, melalui peta tersebut kita dapat menentukan taburan penduduk, kedudukan dan juga pola pertempatan. Ya, kita juga dapat menentukan taburan penduduk di kawasan tu, penduduk ramai ke, sederhana ke, padat ke, kedudukan, dirujukan grid yang mana, ada letaknya apa kan, dan pola pertempatan, pola berpusat, berjajar, berselerak dan sebagainya lah. Okey, seterusnya. Okey, mari kita lihat macam mana langkah-langkah mentafsir peta topografi ini. Kita lihat langkah demi langkah. Langkah yang pertama, perhatikan peta secara keseluruhan untuk mendapatkan gambaran umum tentang kawasan kajian. Okey, cikgu tunjukkan kepada pelajar satu contoh peta. Pelajar nampak tak peta ini, peta apa? Okey, sebenarnya dalam handphone ni, masa cikgu buat rakaman, dia nampak jelas tau. Tapi bila cikgu dah upload dekat YouTube, dia macam kurang jelas pula. Tak apalah, cikgu harap pelajar nampak ya. Okey, ini adalah peta daerah Jetih. Pekan Jetih. Okey, dekat peta ni ada macam-macam ciri pandang darat fizikal dan ciri pandang darat budaya. Secara keseluruhannya lah kita tengok. Okey, ini adalah peta Jetih. Jetih tu di mana? Ada siapa tahu? Ada siapa pernah dengar tak Jetih tu di mana? Di negeri mana? Okey, Jetih tu adalah di negeri Terengganu.
Okey, kita lihat langkah yang kedua. Kenal pasti ciri pandang darat fizikal dan ciri pandang darat budaya yang terdapat dalam peta. Ya, kita lihat balik peta tadi. Okey, pelajar nampak tak? Kecil sangat kan? Tak apalah. Okey, kalau pelajar tak nampak, pelajar boleh rujuk buku teks muka surat 26. Okey, peta yang sama cikgu ambil daripada buku teks. Okey, kita lihat satu-satu. Pelajar lihat satu-satu. Mari kita sama-sama kenal pasti. Apakah ciri yang mana ciri pandang darat fizikal dan juga yang mana ciri pandang darat budaya. Okey, pelajar lihat. Mari kita sama-sama lihat satu persatu. Yang pertama, kontur. Itu adalah ciri pandang darat fizikal. Okey, cikgu labelkan. Kontur adalah fizikal. Okey, sungai. Sungai adalah ciri pandang darat fizikal atau budaya. Okey, sungai adalah ciri pandang darat fizikal. Hutan pun sama. Paya nipah pun sama ciri pandang darat fizikal sebab semua ni adalah berlaku secara semula jadi, bukan manusia yang buat. Okey, seterusnya kita lihat padi sawah, getah, jalan raya, jambatan, pertempatan. Okey, ini semua adalah ciri pandang darat budaya. Sebab apa? Ini adalah dibina oleh manusia, dibuat oleh manusia. Macam padi sawah dan getah ditanam oleh manusia untuk dapatkan hasil. So, kita namakan dia sebab kita kategorikan dia sebagai ciri pandang darat budaya. Seterusnya, stesen trigonometri, sekolah, pejabat pos, balai polis dan pejabat daerah. Ini semua adalah kategori ciri pandang darat apa? Okey, ciri pandang darat budaya sebab dibina juga oleh manusia, dibuat oleh manusia. Okey. So, selesai langkah yang kedua, kita sudah kenal pasti ciri pandang darat fizikal dan ciri pandang darat budaya yang terdapat dalam peta. Senang ke susah setakat ini? Senang saja kan? Okey. Okey pelajar, seterusnya kita lihat langkah yang kedua. Okey, kita teruskan langkah yang ketiga. Okey, langkah yang ketiga, kaitkan ciri pandang darat fizikal dengan ciri pandang darat budaya. Okey, macam mana yang ini? Okey, ini adalah daripada penerangan yang cikgu bagi pada tajuk yang tadi tu kan, yang sebelum ni. Okey, kita perhatikan peta. Semula kita tengok balik peta. Okey, di kawasan peta, okey, terdiri daripada kawasan tanah pamah yang rata. Perasan tak, di kawasan peta adalah terdiri daripada kawasan tanah pamah yang rata, kecuali di sebelah barat. Okey, sebelah barat daya, pelajar boleh lihat. Sebelah barat daya. Tahu tak kat mana sebelah barat daya? Ni cikgu buat ya. Okey. Sebelah barat daya kan. Ini adalah utara. Tak cantik pula sekejap. Okey. Okey, ini adalah utara. So, barat daya di sini. Okey, di sebelah sini, pelajar boleh nampak dia merupakan kawasan tanah tinggi. Okey. Okey, mari kita tengok lagi hubung kait dia. Lihat di keseluruhan kawasan peta. Tadi cikgu cakap adalah kawasan tanah pamah kan. Okey, maka kawasan tanah pamah banyak digunakan untuk membina pertempatan. Nampak tak, banyak rumah-rumah di situ dibina pertempatan. Banyak rumah-rumah tu. Yang simbol 4 segi petak tu, itu adalah kawasan pertempatan ataupun rumah-rumah. Okey, di kawasan tanah pamah juga digunakan untuk membina pengangkutan. Pelajar boleh jumpa apa jenis pengangkutan. Cuba tengok yang jalur warna merah ni. Ini jalan raya kan. Okey, dibina pengangkutan jenis jalan raya.
Okey, kemudian di kawasan tanah pamah yang rata juga dibinakan kawasan pertanian. Okey, cuba lihat. Okey, apa yang jenis pertanian apa yang ada di kawasan tanah pamah tersebut? Okey, ada padi sawah, betul tak? Ada padi sawah. Ni, padi sawah. Okey, di kawasan yang beralun, yang mempunyai saliran baik sebab apa? Sebab ada sumber sungai mengalir kat situ kan. Okey, digunakan untuk penanaman getah. Okey, saliran utama dekat situ daripada sungai apa tu? Pelajar boleh nampak tak? Daripada sungai, ni. Nama sungai ni adalah Sungai Nering. Okey, seterusnya kita tengok lagi berdasarkan peta, pelajar rasa apakah kegiatan ekonomi utama penduduk di kawasan ini? Okey. Siapa boleh bagi tahu cikgu? Okey. Berdasarkan peta, kita lihat ada banyak pokok getah kan, dan sawah padi. So, mungkin kegiatan ekonomi utama yang dijalankan di sini adalah pertanian. Okey. Okey, kita lihat padi sawah ditanam di kawasan lembah sungai dan tanah pamah di sekitar kampung sawah dan kampung gelang, ya, di sini, ya. Manakala tanaman getah pula diusahakan di kawasan kaki bukit dan juga tanah pamah. Di sini. Pelajar boleh lihat. Okey. Okey, seterusnya kita lihat pula pola pertempatan. Okey, tengok di kawasan Pekan Jabir. Okey, kawasan Pekan Jabir. Okey, apakah jenis pola pertempatan di sini? Okey, pola pertempatannya adalah jenis berpusat. Okey, berpusat. Kenapa? Kerana di situ terletaknya pelbagai kemudahan sosial seperti klinik, balai polis dan juga pejabat pos. Okey, kemudian terdapat juga pertempatan berkelompok di kawasan Ladang Baru. Okey. Okey, di kawasan Ladang Baharu, pertempatan berkelompok dan juga pertempatan berjajar di segi 4 grade 6605. Jumpa tak kat mana? Dekat sini kan, pertempatan berjajar. Okey, selesai kita melihat peta secara keseluruhan. Kita dah kenal pasti ciri pandang darat fizikal dan ciri pandang darat budaya. Kita juga sudah mengaitkan antara ciri pandang darat fizikal dan ciri pandang darat budaya. Kita juga sudah lihat kegiatan ekonomi, taburan penduduk dan juga pola pertempatan. Okey, sekarang cikgu akan ajar pelajar cara-cara menulis tafsiran graf. Okey, mari kita sama-sama lihat. Okey, langkah yang keempat. Tafsirkan peta topografi tersebut menggunakan maklumat dan bukti yang terdapat dalam peta. Okey, jom kita buat sama-sama. Langkah yang pertama tadi, perhatikan peta secara keseluruhan untuk mendapatkan gambaran umum tentang kawasan kajian. Okey, gambaran umum tentang kawasan kajian adalah peta topografi menunjukkan kawasan Jerteh. Okey, pelajar tulis je. Tulis tajuk peta. Peta topografi menunjukkan kawasan Jerteh. Langkah yang kedua tadi cikgu cakap, kenal pasti ciri pandang darat fizikal dan ciri pandang darat budaya yang terdapat dalam peta. Okey, macam mana nak tulis? Kita lihat. Okey, pelajar lihat di sini. Bermula di sini. Okey. Ciri pandang darat fizikal yang terdapat di kawasan peta ialah sungai, hutan dan paya nipah. Manakala ciri pandang darat budaya di kawasan peta pula adalah terdiri daripada
jalan raya, ladang getah, sawah padi, pertempatan, jambatan, pejabat daerah, sekolah, pejabat pos dan balai polis. Okey, pelajar senaraikan je semua yang terdapat dalam peta tadi. Okey, seterusnya langkah yang ketiga, kaitkan ciri pandang darat fizikal dengan ciri pandang darat budaya. Okey, yang kita dah kaitkan tadilah. Okey, contoh kita tulis contoh ayat. Sebahagian besar bentuk muka bumi di kawasan peta adalah terdiri daripada kawasan tanah pamah yang rata kecuali di sebelah barat dayanya yang merupakan kawasan tanah tinggi. Yang cikgu tunjukkan tadi kan. Okey, kawasan tanah pamah digunakan untuk pertempatan, pengangkutan dan pertanian. Manakala kawasan tanah beralun yang bersaliran baik pula digunakan untuk penanaman getah. Okey, saliran utama ialah Sungai Nering. Okey, tadilah yang kita sudah tengok pada peta tadi. Pelajar boleh rujuk buku teks muka surat 26 untuk peta yang lebih jelas. Seterusnya langkah betul lah langkah yang ketiga. Kaitkan ciri pandang darat fizikal dengan ciri pandang darat budaya. Ni lagi. Okey, sambung lagi. Okey. Seterusnya, berdasarkan peta, kegiatan ekonomi utama ialah pertanian. Okey, tanaman yang diusahakan adalah padi sawah dan getah. Padi sawah ditanam di kawasan lembah, sungai dan tanah pamah di sekitar kawasan kampung sawah dan kampung gelang. Manakala tanaman getah pula diusahakan di kawasan kaki bukit dan tanah pamah secara kebun kecil dan ladang. Misalnya di ladang bukit. Boleh rujuk pada peta. Okey, sambung lagi. Pekan Jabir menjadi kawasan tumpuan penduduk dan mempunyai pola pertempatan berpusat. Kawasan ini mempunyai kemudahan sosial seperti sekolah, klinik, balai polis dan pejabat pos. Kenapa Pekan Jabir mempunyai pola pertempatan berpusat? Sebab kat situ ada banyak kemudahan sosial, merupakan pekan utamalah di kawasan tersebut. Okey, pertempatan berkelompok terdapat di Ladang Baharu. Manakala pertempatan berjajar pula di Segi Empat, Grade 6605. Okey. Ini adalah keseluruhan. Nanti pelajar buat macam ni lah tau. Buat dalam bentuk esei macam ni. Ataupun apa ya kalau dalam bahasa Melayu karangan pendek ya. Buat dalam bentuk macam ni. Okey. Okey, selesailah sudah penerangan cikgu untuk subtopik yang terakhir dalam bab 2 ini. Cikgu harap pelajar faham dan boleh buat ya mentafsir peta topografi ini. Pelajar boleh ikut je step-step yang cikgu terangkan tadi, kemudian cuba membuat tafsiran peta. Okey, setakat ini sahaja kelas cikgu pada hari ini. Terima kasih kepada semua pelajar yang mendengar penerangan cikgu. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.